Okey. Okey. Macam mana kita kasyaf masuk aroma? Okey, contoh, kalau seorang tu dia kasyaf, dia takkan beritahu bahawa dia kasyaf. Dia sangat jaga hubungan dengan Allah Taala. Sebab benda tu dapat berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Betul. Jadi dia tak akan suka nak hibur pada orang, aku nampak tu, aku nampak ni, dia macam gini macam ni. Tak ada. Sebab dia buat bukan untuk manusia. Betul. Jadi macam contoh satu situasi. Contohlah. Kita berdua. Contoh ni contoh. Saya tak kasyaf saya kelabu asap. saya tak kasyaf. Contoh, saya dia boleh kelebihan Allah Taala kasyaf. Siapa Yusuf tak ada. Okey, kita pergi satu rumah. Satu rumah saya nampak ada jin tu 2-3 ekor contoh dia berada satu tempat tu. Saya nampak, saya takkan kata ada jin kat situ lah, jangan duduk situ, pergi tempat lain lah, kita duduk tempat lain lah. Tak kita kat situ. Saya akan kata macam mana? Saya kata saya rasa duduk sana lebih selesa lagi lah. Itu lebih sesuai duduk kat sini. Tanpa saya mengatakan apa saya nampak dia. Sebab apa? Saya sedang menjaga hubungan saya dengan Allah Ta'ala yang Allah berikan pada saya tadi. Contoh dia. Jadi maknanya kalau lah orang mendakwa diri dia nampak-nampak ni, boleh nampak tu, boleh nampak ni, boleh buat tu, boleh buat ni, something wrong. Kalau buka hijab Ustaz, ada istilah buka hijab? Okey, buka hijab tujuan untuk apa? Tak ada ke konsep tu sebenarnya? Okey, ada. Tapi tujuan untuk apa? Okey. Buka hijab tu untuk tengok jin tu lah. Ataupun tengok keadaan yang ada gangguan apa, jin apa kan. Okey. Itu pun masalah. Tidak ada istilah syar'i mengatakan buka hijab untuk sesuatu kepentingan. Tak boleh. Tapi boleh tak? Tak boleh, tak dibenarkan lah. Tak ada benda ilmu tu ada. Ilmu tu ada benda tu boleh buka hijab. Okey, memang ada kaedah dia. Ilmu kebatinan dia, ketuk-ketuk kat sini, ada baca ayat dia tu sampai nampak. Uish, ada. Okey. Saya tahu sebab kita belajar bukan untuk amal. Tak tahu apa yang boleh apa tak boleh. Supaya kita ada ilmu lah. Betul. Jadi sebab tu kena hati-hati. Kalau boleh nampak-nampak ni semuanya gangguan. Jadi kena hati-hatilah. Jadi kita tak perlu nak nampak. Kalau orang tanya saya lah, ni jujur lah orang cakap Ustaz, tak nak nampak Ustaz? Saya kata saya tak nak nampak. Satu, buat penat. Keduanya, kalau saya nak nampak, saya nak nampak dosa saya. Supaya apa? Boleh bertobat. Betul tak? Baik saya nak nampak dosa saya, boleh saya bertobat. Macam tu. Tapi saya nampak jin, tahu buat penat dia. Kan? Gitu kan. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati di setiap perbuatan kita ni. Takut-takut itulah tipu daya daripada syaitan nak menipu kita dan kadang kita tak perasan benda tu. Kan? Okay? So hati-hatilah pasal benda nampak-nampak je lah. Tak perlu nampak lah. Selalu dah nampak, semua menyesal tu. Orang yang nampak dia pun nak tutup kan. Tak apa kita nak buka kan. Macam tu lah. Baik kita tahu amalan kita tu macam mana. Betul lah. Ustaz pernah jumpa orang nampak? Ada? Ya. Ada. Dia nampak yang maksudnya yang Ustaz jumpa ni dia buka hijab ke, dia memang gangguan ke apa? Pelbagai. Ada yang sebabkan gangguan, ada sebab memang dia belajar. Dan dia suka menunjuk. Pun ada juga. So dah salah niat kat situ lah. Salah niat kat situ. Tu saya kata, ada orang nak belajar berubat dengan saya, belajar rawatan Islam dengan saya. Saya kata, apa tujuan nak belajar? Nak boleh scan Ustaz? Saya kata saya tak akan belajar. Belajar bukan untuk scan. Kan? Belajar untuk kita selesaikan masalah yang Allah sedang uji tadi tu. Kan? Contoh orang sakit, kita bantu dia. Bukan kita nak nampak. Apa tujuan nampak? Habis kalau tak nampak, saya nak ubat Ustaz? Tak, saya pun tak nampak. Kita berubat ni Allah yang sembuhkan. Siapa duduk depan kita, kita yakin Allah yang sembuhkan. Bukan aku, bukan saya. Kita ni perantara saja. Ada tak Ustaz gangguan yang kita tak nampak simptom? Ada. Contoh macam saya ni boleh jadi kena gangguan tapi saya tak tahu ni sekarang. Boleh jadi. Okay. Tapi walau macam mana pun, simptom tu tetap akan wujud ataupun timbul lama kelamaan. Ataupun simptom tu ada tapi kita tak tahu tu adalah simptom. Betul. Kita tak perasan bahawa itulah simptom. Dan kebanyakannya itulah sihir pemisah yang orang kena. Dia kena gaduh ni gaduh biasa. Rupanya kena gangguan. Kena sihir pemisah tu. Dia tak perasan, dia tak tahu. Dan akhirnya dah jadi barah, baru sibuk nak buat rawatan. Jadi benda tu macam dah terlambat. Ataupun dah jadi barah, baru nak berubat. Saya tak kata gaduh sikit, ni sebab syaitan, jin. Tak. Maksudnya kita tengok tanda-tanda lain. Sebagai contoh, okey. Seseorang yang nak tahu dirinya tu kena gangguan ke tak, akan ada dua tanda. Pertama dalam mimpi, kedua dalam terjaga. Kita jaga macam inilah. Okey, dalam mimpi biasa apa? Mimpi kotor, mimpi benda tajam, mimpi binatang berbisa, mimpi pontianak pocong, mimpi darah, mimpi tandas, apa semua. Itu semua jatuh tempat tinggi, terkejut, sentam. Itu semua ada tanda-tanda gangguan dari segi sudut mimpi. Lepas tu dia akan terzahir di sudut terjaga dia. Contoh, kalau dah berkahwin kerap bergaduh, mood swing tiba-tiba, tak ada benda yang patut marah, nak marah pula. Hal kecil jadi besar. Kesihatan yang tak dapat detect penyakitnya apa. Okey.
ataupun orang memandang kita dengan satu pandangan yang benci padahal kita tak buat salah. Ni banyak berlaku. Saya tak buat salah pada orang Ustaz, tapi orang tengok saya benci je. Bos saya pun tak suka saya. Saya tak ada buat salah apa. Sebab apa? Jin tu yang mengganggu. Sihir tadi tu yang mengganggu. Jadi dah synchronize. Mimpinya ada, nyatanya ada, maka itulah tanda yang jelas. So orang tanya, berdasarkan mimpi, kenapa daripada mimpi? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, iaitu sesungguhnya mimpi yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan mimpi yang buruk itu datang daripada syaitan. Mana gangguan daripada syaitan lah. Tu. Jadi sebab tu mimpi buruk ni semua datang daripada syaitan lah. Dia ganggu kita. Mimpi yang baik datang daripada Allah SWT. Betul ke Ustaz, kalau mimpi buruk jangan cerita? Okey, tengok juga mimpi buruk tu apa. Tujuannya untuk apa. Tapi kalau tujuan untuk berubat, cerita dengan perawat tak ada masalah. Si perawat nak tahu simptom. Tapi kalau saya jaja tak boleh. Aku tahu tak, malam tadi aku mimpi gini tak baik. Seloknya kita diam saja. Itu sebab apa? Boleh jadi orang yang menyihir tu dia dengar. Oh, jadilah sihir aku, dia kata. Betul tak? Sebab tu ada sebab kenapa Rasulullah mengatakan kalau mimpi buruk jangan bercerita. Jangan suka cerita secara umum. Itulah sebabnya. Haiwan apa yang kalau kita nampak kat rumah kita, maksudnya kita kena sihir? Secara nyata ke ataupun secara mimpi? Secara nyata. Secara nyata, okey. Antaranya ular hitam, kalajengking, okey, lipan, okey. Haiwan berbisa. Haiwan berbisa lah, boleh jadi. Ataupun yang tak berbisa pun ada juga. Pernah dengar spy bomoh? Saya tengok TikTok Ustaz CCTV tu betul. Itu semua pengalaman saya dalam rawatan. Saya tak ada tengok mana-mana pun. Saya tulis tu berdasarkan pengalaman saya sendiri semata. Boleh bagi list sikit? Okey, baik, insyaAllah. So, bomoh ni dia ada CCTV yang dia boleh tengok pesakit yang dia buat tu jadi ke tak? Jadi ke tak? Okey, antaranya contoh lalat. Lalat, seko je lalat tu. Dan dia aktif pada waktu malam. Dia seko saja. Dan paling jelas lagi bila berada dalam bilik tidur kita. Dia seko terbang. Waktu biasa kan lalat waktu malam kan tidur. Dia kan tak aktif. Tapi ni dia aktif. Terbang sana, seko je. Terbang sana sini terbang. Adakah dia betul lalat ataupun dia jelmaan? Okey, boleh jadi jelmaan juga. Okey, ataupun syaitan ataupun jin tu dia menunggangi lalat tersebut. Sebab ada hadis Nabi kan tentang cerita ni. Oh ya? Ada. Contoh dia. Tapi binatangnya bezalah, tikus. Okey, satu hari seorang sahabat dia tangkap tikus. Sebab tikus ni mengganggu kehidupan dia. Rosakkan harta benda dia, kan, rosakkan makanan dia. Jadi dia tangkap. Bawa depan Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tangkap tikus ni sebab dia dah mengganggu kehidupan aku. Apakah ini?" Dia tanyakan, apa yang perlu aku buatkan juga. Macam itulah. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya ini termasuk di dalam binatang yang merosak. Tikus ni merosakkan lah maksudnya, dan kotor. Jadi kita disunatkan untuk membunuhnya. Boleh bunuh tikus sebab dia merosakkan. Lepas tu ketika sahabat ni nak bunuh kan, nak lepaskan, letak kat lantai, tiba-tiba tikus ni dia lari, dia terlanggar pelita yang ada di depan Rasulullah, maka tombang pelita tu terbakarlah sejadah Nabi SAW. Jadi Rasulullah terus bersabda, dia kata, padamkanlah api-api pelita ataupun lampu-lampu pelita di rumah kamu ketika sebelum kamu nak tidur waktu malam, kerana syaitan boleh membakar rumah-rumah kamu. Contohnya seperti ini, syaitan menunggangi tikus ini untuk melakukan kemudaratan kepada pelita ni dan jatuh terbakar. Dia boleh menunggangi dengan cara gitu. Syaitan tak akan tolak pelita tu terus, tapi dia menggunakan asbab. Faham. Dia gitu. Okay? Sebab itulah yang lalat tadi pun boleh jadi. Sebab dia boleh menjelma macam-macam. Kan? Sebab dan pengalaman saya dalam rawatan juga, bila kita berdakwah kepada jin tersebut, dah masuk Islam, dia ceritakan apa sebenarnya yang tengah berlaku. Macam mana Tuhan dia boleh tahu. Dia ceritalah. Yang tadi tu, lalat boleh jadi lipas, boleh jadi cicak, boleh jadi pelesit, burung gagak. Kan? Ada yang tikus pun ada juga. Dan yang paling pelesit ni haiwan betul, dia macam binatang lah. Sekejap saya nak tengok gambar dia. Okey, pelesit. dia Sebab saya selalu dengar pelesit ni macam dia belalang, dia tajam, daripada kepala sampai ekor dia tajam. Tu. Jangan tersalah, ada satu lagi belalang daun. Belalang daun dia bulat sikit. Oh, dia macam warna pun macam belalang Betul. Itu. Patutlah saya confuse. Dan bunyi dia tu memang nyaring. Oh, yang nyaring. Boleh tengok kat YouTube dia type lah. Bunyi pelesit. Tengok bunyi macam mana. Memang ngeri kan kalau dengar waktu malam kan. Bunyi dia tu kan. Okey, lepas tu antara banyak CCTV ni yang saya paling terkejut, bukan terkejut lah, macam
Oh, Tak expect. wah, ada pun macam ni Bila Ni saya buat jin cerita ni? Ha? Ni jin Ah, cerita? betul. Yang dah bertaubat tu lah. Okey. Bila kita buat rawatan, saya dapat yalah kita dapat dakwah kepada satu jin ni yang mana dia adalah jin saka keturunan. Yang mana dia ada tuan dia ni suruh dia menyihir orang. Mana tuan dia ni bomoh lah. Dia perempuan. Tuan dia bomoh perempuan. Dan bomoh ni dia ada satu cermin dekat rumah dia yang mana dia boleh tengok direct macam tengok kat TV pesakit tersebut. Macam Snow White lah. Macam Snow White, betul. Yo. Itu yang saya cakap tu. Bila saya dakwah jin tu, and then dia cerita, bila dia masuk Islam, dia dah bertaubat, dia cakap, tuan aku buat sekian. Okey, cermin tu berada dekat bilik dia sekian. Cermin tu dah lebih kurang 40 tahun. Pemujaan dia tu, dia dia waris-wariskan daripada moyang kepada nenek kepada Khusus simpan cermin ni. kepada dia. Dan dia kena apa orang kata? Kena dijampi ataupun dibacakan lah. Ataupun untuk membolehkan siaran dia sentiasa terang, dia boleh tengok orang yang disihirkan tu terang, dia kena buat sihir pada orang setiap hari. Tu syarat dia. Jadi bomoh ni dia duduk kat rumah dia tu, keliling tu jin semuanya yang sakit sebabkan oleh perbuatan dia. Sebab so syarat dia untuk nampak direct siaran langsung pada cermin dia tadi ni. Kejap. Ni adalah jin saka lah. Ya, itu adalah saka keturunan. Yang dia baca dipuja tadi tu. Cermin yang dipuja. Bomoh tu hidup lah. Hidup ada. Tak, maksudnya bomoh tu hidup bertahun-tahun. Keturunan turun. Bukan. Maknanya dulu kepunyaan moyang dia. Okey. Moyang dia mati, meninggal, passing kepada anak moyang tersebut lah. Anak pun jadi bomoh lah maksudnya? Jadi bomoh lah. Oh, lepas tu keturunan ni keturunan bomoh lah kira? Macam itu lah. Dia gitu. Okay. Jadi itu first. Saya dapat yang mana baru saya tahu sebenarnya bomoh ni dia ada satu cermin yang dipuja setiap hari. Dia boleh tahu, dia boleh nampak direct macam cerita Snow White tu. Sebab apa Snow White tu buat cerita tu? Sebab ada. Yo. Sebab ada. Okay, ni memang creepy lah kalau saya cakap yang tu kan. Sebab takkan nak inspiration tu datang daripada tiba-tiba yang dia ada idea. Mesti diorang tahu benda ni kan. Betul. Dia mesti dia nampak, dia tahu macam mana kan. Okay, kalau baca pada air, nampak pada air tu, okay, kita dah biasa dah macam cerita Piramli tu kan. Tu betul juga? Betul juga, ada juga. Ada juga. Okay. Sebab tu, nak cerita bahawa keadaannya pelbagai. Dia boleh gunakan metod apa saja. Okay, bagi saya yang paling advance yang cermin tadi tu lah. Dia puja cermin tu setiap hari. Kalau katakanlah cermin tu tak dipuja ataupun dia tak buat sihir pada orang, dia akan melemah. Dia macam tak boleh nampak lah apa yang orang dia sihirkan kan. Dia buat kat siapa, dia tak tahu orang tu okey ke tak okey kan. Dia tak nampak. Sampai tak macam tu sekali. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.